Apa kabar Kisi dan juga pendengar Ria 897? Kabar baik dan pengalaman yang ingin saya bacakan daripada Suhana yang berkongsi peristiwa ini berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu. Katanya Suhana waktu itu beliau sedang memandu pulang dari tempat tugas ke rumahnya. Oleh kerana di tempat tugas ada banyak kerja yang harus dihabiskan sebelum beliau bercuti panjang bersama dengan keluarganya. Beliau terpaksa, kata Suhana, menghabiskan lebih kurang dalam 3 jam di tempat tugas selepas waktu bertugas. Saya habis kerja KC pukul 6 petang, officially pukul 6 petang. Jadi 3 jam lebih. 3 jam lebih. Dari pukul 6 petang sampai pukul 9 lebih malam, saya seorang diri masih berada dalam pejabat di tempat saya bertugas. Sebenarnya kenapa saya harus habiskan banyak kerja-kerja yang tertunggak, dan sebelum saya serahkan kerja saya kepada seorang lagi rakan, saya harus buatkan persiapan dahulu untuk beliau. Ini kerana saya ambil cuti selama 3 minggu untuk keluar negara bersama dengan keluarga saya, katanya Suhana. Jadi 9 lebih malam saya balik memang dah lambat. Kawasan tempat saya bertugas ni lazimnya kalau orang yang stay back lah, mungkin paling-paling pun 7 suku, 7.5 ada yang akan duduk, tapi tak pernah saya nampak pejabat tu penuh orang sampai 9 lebih malam. Saya seorang saja KC dalam pejabat. Dan bila kita nak balik lebih lambat daripada waktu biasa, kita harus menelefon, katanya di sini, security, memberitahu yang bertugas yang kita akan balik lambat. Kalau tidak, nanti mereka akan kunci pintu di bawah. Pintu di bawah ni akan dikunci atas sebab-sebab keselamatan. Rakan MJ12, katanya saya terlupa sebenarnya nak beritahu security yang saya balik lewat. Sebabnya dah terlampau kusyuk sangat habiskan kerja saya. Sekitar 9.40 malam saya keluar dari pejabat. Saya pun kunci pintu pejabat saya, berlalu turun ke bawah menggunakan lift. Bila sampai bawah, kena jalan koridor sepanjang-panjang koridor, melepasi 2 pejabat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bila sampai depan, saya pun ulur tangan nak tarik pintu. Tiba-tiba, alamak, kunci pula pintu ni. Rakan pendengar Ria 897. Jadi saya kena telefon security punya bilik, memberitahu yang saya nak keluar. Jadi sebenarnya, katanya Suhana, saya tidak ada nombor security dalam handphone saya. Saya terpaksa naik atas balik isi, masuk pejabat, gunakan telefon pejabat untuk menelefon bilik security sebab ada shortcut number. Di situ merupakan nombor emergency. Apa-apa tekan butang tu akan menghubungkan kami kepada bilik security. Jadi saya naik atas, keluar dari lift, alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak di pejabat saya berdiri seseorang. Betul KC, dari jauh, walaupun koridor tu agak gelap, malap, lampunya memang tidak terang, nampak pejabat saya yang paling hujung dan cermin pintunya tu menghadap koridor yang sepanjang-panjang tidak. Bila sedang nak berjalan tu keluar dari lift, ternampak depan pintu seperti ada seseorang sedang berdiri. Sekarang ni saya dah nak turun, dah tak boleh keluar, katanya Suhana, sebab dikunci dan saya lupa nak bilang security. Saya nak balik office pula, ternampak sesuatu dalam pejabat KC. Jadi macam mana sekarang? Apa saya perlu buat ni? Saya tiada pilihan. Saya keluarkan telefon bimbit, telefon kawan saya, tanya ada tak nombor pejabat. Saya masih di lantai 4 pejabat saya KC. Jadi saya keluarkan handphone. Saya masih merenung benda tu, masih lagi berdiri tidak bergerak. Rakan mendengar Ria 897. Sambil saya tekan butang lift, saya telefon kawan saya. Alhamdulillah, katanya kawan saya jawab panggilan. Dalam hati, minta-minta lah kau ada nombor, minta-minta lah kau ada nombor. Saya pun bertanya. Katanya Suhana, saya bertanya kawan saya Siti. Siti, ni akulah Su ada apa Su? Kau ada nombor security tak? Nombor security Nanti aku cek. Asal?
Tak adalah. Aku dekat bawah ni sekarang, kunci. Kawan saya bawa menegur. Kau tak bilang ke security kau balik lambat? Aku lupa aku buat kerja banyak sangat. Okey, tak apa. Dia pun cuba cari isi. Sedang kawan saya cari nombor telefon security. Pendengar Ria 897. Jadi bayangkan ini apa yang Suhana ceritakan ni saya dah dapat saya menderas awal tadi. Sekarang ini situasinya Suhana sedang berdiri sambil tunggu lift. Bila lift sampai, dia tekan pintu lift untuk buka dan sambil tu pintu lift tu terbuka, dia belum masuk-masuk lagi. Belakang dia membelakangi koridor yang panjang, hujung adalah pejabat yang katakan Suhana dia bertugas. Dia masih berbual dengan kawan, belum masuk lift. Sedang berbual, kawan dia kata tunggu sekejap. Dia pun tunggu sekejap lah. Baru nak melangkahkan kaki, di belakang kata Suhana, Kisi, saya memang tak bohong. Di belakang saya dengar suara garau. Jaraknya kalau boleh saya katakan mungkin dalam 3 hingga 5 meter jauh di belakang saya. Pendengar Ria 897. Astaghfirullahalazim. Bila saya istighfar berkali-kali, kawan saya Siti dengar. Su, hello? Su, kau okey tak? Hello? Astaghfirullahalazim. Saya masuk dalam lift KC. Tangan saya meraba mencari butang lift sebab kalau saya pusing, mesti saya ternampak sesuatu. Tangan saya ni masih berdiri membelakangi pintu lift. Saya meraba-raba cari tekan butang KC. Sambil kawan saya bertanya, Su, kau okey tak? Su, hello? Pintu lift tertutup. Saya perlahan-lahan pusing, menarik nafas lega turun bawah. Hello? Saya tanya Siti, kau dah jumpa nombor belum? Su, kau okey tak? Nanti aku ceritakan kat kau dah jumpa belum? Dia kasih nombor, saya pun telefon. KC pakcik security datang buka pintu. Kemudian saya keluar. Dia tanya saya, kenapa awak tak bilang saya? Kalau saya tahu awak ke atas, saya tak kunci. Tak cik, tak apa cik. Minta maaf lah, saya lupa cik, saya lupa. Awak ni okey tak? Tak apa cik, minta maaf lah cik. Saya kelang kabut. Saya rasa awak ni ternampak sesuatu kan? Kata pakcik tu. Ada baiknya awak jangan balik rumah terus. Awak singgahlah mana-mana ya. Ya cik, terima kasih. Nasib baiklah syarikat saya tempat letak keretanya bukan underground, betul-betul di tingkat 1 luar bangunan sahaja. Saya menghala ke tempat letak kereta, sambil itu saya memandu. KC, bila memandu masih terngiang-ngiang suara tu di belakang tempat duduk saya KC. Bila saya beritahu kawan saya Siti, dia terperanjat tentang apa yang saya kongsi bersama. Itulah kisah di salah sebuah bangunan yang bernama, tak perlu saya sebutkan, ya, di kawasan mana? Yang ini di kawasan Bendemeer. Pendengar Ria 897, terima kasih pada Suhana yang berkongsi pengalaman anda kepada kami di sini dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa jua yang anda dengar dalam rancangan ini, anggap sebagai satu hiburan. Jangan terlampau taksub, jangan kita percaya. Ingat, MJ12 seperti anda menonton filem seram dan tidak lebih dari itu. Rakan pendengar Misteri Jam 12, kisah dari Suhana telah pun saya bacakan awal tadi. Kalau anda dalam situasi Su sedang berbual, minta tolong kawan, tiba-tiba di belakang dengar. Saya nak tanya ni, apakah reaksi anda? Su istighfar masuk dalam lift. Dia masih membelakangi pintu lift tu, tangannya masih meraba-raba cari butang nak tutup pintu lift tersebut. Baik, saya akan teruskan dengan kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita yang berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini pengalaman yang diceritakan oleh pendengar kita yang berkongsi peristiwa yang beliau tak dapat lupakan. Dan ini berlaku diketengahkan. Ini berlaku sebenarnya di tempat beliau bertugas. Dan ini merupakan salah sebuah rumah tumpangan lah. Rumah tumpangan nursing home untuk warga emas. Jadi pengalaman beliau bertugas sebagai seorang jururawat di rumah tumpangan tersebut, salah sebuah nursing home di Singapura. Apa yang berlaku ni, di rumah tumpangan tersebut ada seorang makcik ni Kisi. Dia dipercayai, bukan saya, malah ada beberapa yang lain juga, termasuklah beberapa penghuni yang lain yang mengatakan makcik tu sebenarnya dah lama meninggal dunia. Yang membuat dia hidup adalah saka yang ditinggalkan dalam badan makcik tersebut.
Sebabnya dikatakan makcik ni memang kesi. Kalau anda dekat dengan makcik ni, kata rakan kita ni, dia mempunyai satu bau badan yang cukup busuk. Kalau boleh saya kaitkan dengan seperti bau bangkai orang yang dah mati. Busuk. Satu bilik semua busuk. Sampaikan ada penghuni-penghuni dalam rumah nursing yang sama ni tak boleh tahan, dan kita terpaksa alihkan makcik ni ke katil dan bilik, satu bilik. Sebenarnya bilik itu digunakan sebagai bilik kecemasan, tapi oleh kerana makcik ni memang dah tak terkawal bau busuknya, dihantar makcik ni dalam satu bilik ni. Bilik ni ada 4 katil tapi dia seorang saja yang baring. Ini mungkin bilik kuarantin lah, kalau mungkin adalah salah beberapa penghuni yang mempunyai penyakit flu virus dan sebagainya, akan dialihkan dalam bilik ni lah yang ada 4 katil. Jadi makcik ni seorang, dan dikatakan di sini makcik yang disebutkan ini bedridden. Maksudnya dia ni perlu bantuan, nak makan kena suap, nak cuci pakaian, nak salin pakaian kena bantu dan sebagainya. Jadi dia terbaring. Dan ramai dengarlah, ada beberapa makcik-makcik yang lain mengatakan ni, kau tahu tak, saya gunakan nama samaran sebab dia gunakan nama kat sini. Saya tak pasti ni nama samaran atau tidak, saya tukar namanya. Kau tahu tak, Kak Inun tu dah meninggal. Yang hidup dekat katil baring tu bukan Kak Inun, tu dia punya saka. Jadi kata makcik tu pada saya pun mengatakan, dahlah cik, jangan cakap macam tu, tak baik. Biarlah dia sakit. Mana boleh orang dah meninggal masih hidup lagi. Yelah, dalam badan dia saka, kata makcik ni. Sebab tu dia bau busuk, bau bangkai. Lama-lama bau dia tak boleh tahan. Aku tak boleh tahan. Jadi dah dialihkan. Dan dipendekkan cerita, akhirnya mungkin ajal maut di tangan Tuhan. Akhirnya makcik tu telah pun mengembuskan nafas terakhir dan kembali ke rahmatullah. Jadi rakan pendengar Misteri Jam 12, katil makcik tersebut ni masih kosong sebab belum ada penghuni baru yang masuk. Jadi katil makcik ni yang dikatakan dikongsi dengan beberapa penghuni yang lain ni, dalam satu bilik tu lebih kurang ada 12 katil, ada yang ada 14 katil. Jadi katil makcik dalam bilik A ni masih kosong. Jadi salah seorang daripada pesakit ni, saya masih ingat lagi kata beliau, waktu itu saya berada dalam pejabat, sedang tulis report, sedang tulis report dan juga sedang nak mengagikanlah ubat-ubatan yang harus diberikan kepada pesakit-pesakit pada awal pagi bila mereka sarapan nanti. Jadi sedang saya tulis ni report ni, makcik yang pernah beritahu saya yang makcik tu ada saka datang. Dia ketuk pintu ofis isi. Saya, apa makcik ni nak? Ya cik, ada apa cik? Aku tak boleh tidur lah dalam bilik tu. Bau busuk lah, kata dia. Bau busuk? Bau apa cik? Jadi tak apa, nanti saya periksa. Saya ingatkan Casey, mungkin adalah salah seorang penghuni itu mungkin terbuang air ataupun lepaskan hajat besar dalam bilik tu. Sebab biasalah kan rumah warga emas ni. Jadi saya periksa, saya masuk dalam, memang Casey bau busuk sangat. Datang mana ni? Tengok periksa satu persatu tau Casey. Saya periksa tengok, semua tidak. Ada yang saya kejut, tanya, saya dekat dengan mereka, saya cuba bau, tak bau. Tapi bila saya dekat dengan katil yang kosong ni, bekas milik si arwah, disitulah datangnya bau busuk. Katil ni lah, tak apa. Saya arahkan pembantu nursing tu, adalah seorang pembantu rumah, untuk salin, tukar cadar. Padahal dia dah tukar, dia kata dengan saya. Tapi kata tak faham, awak tukar je cadar ni, boleh? Tak boleh tahan ni bau busuk ni. Jadi dia datang, dia tukar Casey. Dia tukar cadar tu, dia letak yang baru. Cadar yang diangkat tu, dia letak dalam tempat pembasuh. Beberapa minit kemudian, makcik sama datang, bau busuk lagi. Dalam bilik yang sama, bau busuk. Dan dipendekkan cerita lah, sebenarnya kisahnya panjang. Dipendekkan cerita, akhirnya pihak nursing home ni telah pun berbincang dengan beberapa pegawai dan staf Melayu Islam. Kami memanggil seorang ustaz untuk datang dan lihat keadaan dalam nursing home tersebut, khususnya katil si arwah Makcik Inun ni. Jadi ustaz tu pun datang. Dia kata mungkin adalah sesuatu yang tak kena. Dia mula membacalah beberapa surah, dan selepas tu direnjis-renjis kawasan katil tu, termasuk katil tu, dengan air bacaan tersebut. Casey, malamnya bila semua sedang tidur, katil tu bergerak.
sengit sedikit. Beberapa penghuni dalam bilik yang sama yang belum tidur, kata beliau, terbangun apabila terdengar katil tu bergerak sendiri. Dan ustaz tu sekali lagi dipanggil lagi, dan beberapa kali dia datang, dia baca dan terus baca sampailah gangguan itu hilang. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Baik pendengar, Ria 897, kisah daripada seorang jururawat di salah sebuah nursing home ataupun rumah tumpangan warga emas berkongsi peristiwa. Jadi dikatakan Makcik Inun ni, kata penghuni lah, salah penghuni, seorang makcik juga. Dia katakan Makcik Inun ni sebenarnya dah lama meninggal. Yang terbaring tu bukan Makcik Inun, itu saka dalam badan dia. Adakah anda percaya orang yang meninggal ni masih boleh bernyawa? Bagaimana? Dan yang dikatakan Makcik Inun ni semakin hari semakin busuk, bau badan makcik tu, sampaikan kena alihkan di sebuah bilik khas. Kuarantin bilik ni ada 4 katil lah. Mungkin kalau ada berlakunya penyakit yang boleh berjangkit ni akan diletakkan dalam bilik itu. Dan mungkin ajal maut di tangan Tuhan, akhirnya Mak Inun dikatakan meninggal dunia. Tapi setelah dia meninggal dunia itulah bilik yang sama tu yang dia tinggal masih lagi menghasilkan bau yang busuk. Memang seram. Dan cakap awal tadi tentang mungkin kalau benda tu di belakang anda, seperti kisah Suhana awal tadi. Katanya Datuk Serunding, kalau saya kisi, saya lebih rela disumpah jadi mannequin dari pusing belakang. Wah, dahsyat gitu sampai gitu sekali awak Datuk Serunding Alamak, nama je Red Devil tapi penakut juga. Bersama dengan saya pada tengah malam ini kita ada Kak Zaitun. Apa khabar Kak Zaitun? Khabar baik. Ini panggilan dari mana Kak Zaitun? Saya dari daripada Caiji. Kak Zaitun pernah berdepan dengan orang yang ada saka ke? Macam tadi tu dia kata. Ada. Adakah benar dikatakan oleh makcik tu makcik tu dah meninggal dalam badan tu sakanya? Yang masih lagi dia tinggal dengan jasad lah si konon yang dah mati itulah, betul ke? Ya, memang betul ada. Seolah-olah macam bangkai bernyawa gitulah Ya, saya. Jadi pengalaman begini. Silakan. Dia orang ni lelaki lah. Dia pakai susuk terlampau banyak badan. Jadi bila saya pergi melawat, saya cakap dengan mak mentua saya. Ni mak mentua saya punya adik-beradik lah kan. Jadi bila saya tengok dia, saya cakap, Mak, orang tua ni dah meninggal. Mak saya cakap apa? Kau meratik lah, kata dia. Habis saya cakap, betul Mak, ubat ni dah tak ada. Jadi bila mak mentua saya cakap betul ke? Betul. Jadi saya cakap dengan dia, suruh buanglah apa benda yang kat dalam badan dia tu. Suruh dia buang. Bila dia dah buang, orang tua ni meninggal lah. Jadi bila dia dah meninggal, 3 hari dia jadi pocong. Dia datang wujud kat depan saya. Saya terperanjat. Jadi bila saya dah terampak gitu, saya terus bilang mak mentua saya, Mak, ubat jadi macam gini. Mak saya cakap apa? Kau biar betul. Betul, saya nampak, dia cakap. Jadi saya pun tak tahu benda tu betul atau tak betul. Itu terserah lah. Pasal apa kita sendiri mengalaminya kan. Dan 5-6 tahun lepas tu. Jadi orang yang bersaka tu mengganggu anda balik Ya, saya. Pasal saya yang bilang. Jadi dia mengganggu saya lah. Anda mendedahkan sesuatu lah. Terima kasih Kak Zaitun. Selamat pagi Selamat pagi. Terima kasih. Kembali. Baik. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Casey. Apa khabar? Khabar baik. Siapa bercakap ni? Nama saya Syah Casey. Panggilan dari mana Syah? Panggilan daripada Jurong East. Anda di rumah ke di tempat tugas ni? Di rumah Casey. Di rumah. Pengalaman Syah tentang apa ni Syah? Silakan. Pengalaman saya sewaktu saya menjarai kawan saya di sebuah rumah lah di estate di Jisun sana. Jadi rumah tu dah tak ada orang lah. Saya dengan kawan saya 2 orang aja. Yang nenek dia tu dah tak ada rumah lagi. Anda datang waktu malam ke petang ke macam mana? Waktu petang je sih. Waktu petang, okey. Nenek dia duduk di rumah mak dia. Pasal dah tua kan, tak ada orang jaga. Jadi rumah tu kosong lah. Jadi waktu saya tengah duduk dengan kawan saya tu kat bilik,
biasa Casey dengan apa bunyi-bunyi goli lah. Banyak orang tarik-tarik meja lah. Jadi kawan saya satu ni dia dah takut lah. Macam apa? Macam menggelabah kan. Saya cakap sama dia sabar. Berapa nak menggelabah, tak ada apa-apa. Lepas tu kita pun keluar. Jadi bila keluar dengan dia, saya pun balik lah. Bila saya balik tu Casey, jadi benda yang kat dalam rumah tu dah ikut saya balik. Jadi bila saya dah balik rumah, jadi saya nampak benda tu semua Casey. Mata saya ni macam dah buka, dah boleh nampak benda tu semua Casey. Kalau yang macam yang kecil-kecil ni kan, macam toyol-toyol kecil-kecil ni, jangan cakap lah, dia jadi macam asap. Kalau saya tengah baring, nanti dia nur kat rambut saya lah, kat ibu-ibu kaki lah. Jadi saya pun panggil satu ustaz datang lah. Daripada Persatuan Rukiah ke apa, tak salah cakap saya. Datang rumah. Jadi dia cuba berubatkan saya lah. Tapi benda ni tak nak keluar Casey. Tak nak berbual, tak nak keluar, tak nak apa. Jadi mula dia cakap dah okey, dah tak ada apa-apa, okey lah. Jadi bila dia balik tu Casey, makin mengganas lah Casey. Makin mengganas. Jadi kita punya handphone kan ada macam defect lah Casey. Handphone kita kan ada cermin, boleh macam tengok belakang ke kan. Jadi saya cuba tengok belakang dengan cermin. Ya Allah Casey, saya nampak nenek saya punya kawan Casey, rambut panjang, rambut putih gerbang Casey. Kalau kabur saya dia buat dia. Saya terpekik dekat rumah. Sampaikan abang saya, kakak saya semua kan. Tak lagi saya tidur sendiri, tidur dengan diorang. Tidur dengan diorang pun saya kena kacau juga. Sampailah pada satu hari tu nak panggil orang berubat juga. Sekali ada macam ada perkara yang tak boleh diinikan kan, tak boleh dielakkan, terpaksa. Saya dapat rumah sampai sekarang ni. Saya duduk kat rumah Jurong East ni, rumah sewa ni, rumah baru. Benda tu masih ada lagi. Jadi saya ada pernah pergi jumpa orang lah. Dia cakap saya ada macam ada satu perempuan dan satu budak kecil lah. Kadang-kadang kat rumah saya nampak Casey imbat-imbat gitu Casey. Tapi saya macam buat bodoh lah. Dah tahu kan. Cuma nak minta tolong lah kalau ada siapa-siapa yang boleh ni kan. Tu lah minta hubungi saya lah Casey. Itu je pengalaman saya Casey. Terima kasih ya. Okey, terima kasih sama. Kembali, baik. Saya akan bacakan kiriman email selanjutnya. Rakan MJ12, awal tadi saya dah baca kisah ni. Saya tak tahulah, tapi saya suka berkongsi. Bila saya baca kiriman email datang dari seberang, ini merupakan kisah dari Malaysia, di salah sebuah kawasan di Malaysia. Baca saja kisah ni meremang bulu rumah. Sampai sekarang nampak meremang bulu rumah saya ni. Tak tahulah, mungkin pasal kisah ni seram, ataupun mungkin hari ini hari seram saya. Jadi kisah yang ingin saya bacakan ini. Ini pengalaman daripada seorang pendengar yang bernama Faridah ataupun Kak Faridah yang berkongsi, dan beliau adalah peminat MJ12 dari Malaysia yang ingin saya bacakan peristiwa yang amat menakutkan ini. Antara perkara yang berlaku dalam rumahnya, saya ceritakan dahulu sedikitlah tentang apa yang berlaku sebab kiriman email agak panjang. Saya, katanya Kak Faridah, dan juga anak gadis saya pernah beberapa kali dalam rumah nampak di atas almari seperti ada budak kecil duduk. Ya, seperti ada anak kecil duduk di atas almari. Wajahnya memang cukup menakutkan. Rambutnya tu panjang. Dia duduk atas almari tapi rambutnya panjang sampai ke lantai. Saya pernah nampak, dan selalunya bila kami nampak tu sekitar antara pukul 12.30 malam sampai 3 pagi. Beberapa kali nampak. Dan waktu itu juga kami dalam keadaan tidur. Bila bangun tu dalam mata keadaan kelat, sedang mengantuk ni, buka mata ternampak anak kecil atas almari dalam bilik tidur saya ataupun bilik tidur anak saya. Perkara ini berlaku dan lama kelamaan menjadi takut.
Kemudian dari saya dengan anak terkena gangguan, suami yang tak pernah kena pun anak lelaki saya yang tak pernah kena dah terkena. Dan akhirnya kami sekeluarga, katanya Kak Farida, telah pun buat keputusan untuk mendapatkan bantuan seseorang. Jadi Casey, pendengar Ria 897, kata pakar tersebut, dia akan datang rumah saya, ramai-ramai akan duduk di ruang tamu dan ramai-ramai akan baca surah Yasin. Jadi sesuatu yang berlaku, sesuatu perkara berlaku apabila kami anak beranak termasuk pakar dan 2 orang sahabatnya duduk di ruang tamu ramai-ramai membaca surah Yasin. Sedang ramai membaca surah Yasin. Bukan sekali isi. Waktu tu kalau tak silap kakak, dah kali kedua kami membaca surah Yasin. Tiba-tiba anak perempuan kakak pingsan. Ketika ramai-ramai sedang membaca, anak gadis kakak ni terus terbaring pingsan. Pakar tersebut, seorang pakar yang kakak panggil ni berhenti, tapi dia suruh kami terus baca, jangan berhenti. Yang lain masih lagi membaca. Kakak tengok anak kakak, kakak takut juga ada sesuatu yang mungkin berlaku pada anak. Kakak pun terus membaca, suami dengan anak lelaki dengan 2 orang rakan si pakar ini. Pakar tersebut suruh kakak tarik anak kakak, dudukkan dia. Kemudian tangannya, telapak tangan diletakkan atas kepala dan dia terus ikut baca Yasin sama-sama. Kisi yang menghairankan kakak, anak kakak tidak pernah hafal Yasin. Bila kami baca ramai-ramai, kami harus rujuk kepada kitab Yasin ni. Tapi bila pakar tu letak tangan atas kepala, pakar tu baca, anak kakak boleh baca sama-sama dengan mata pejam, ikut pakar tersebut membaca. Pendengar Ria 897, lain masih lagi membaca. Kemudian dia ikut pakar tu baca, pakar tu masih tangannya atas kepala anak gadis kakak. Siapa hantar kau? Siapa hantar kau? Apa urusan kau dalam rumah ni? Dia baca Kisi, tidak indahkan pakar tersebut yang tanya soalan ni. Kemudian pakar tersebut kakak nampak seolah-olah macam mencengkam kepala anak kakak. Lepas tu anak kakak menggeletar, menggigil, satu badan menggigil. Mata masih pejam lagi. Mata masih pejam, menggigil satu badan dalam keadaan duduk tu. Siapa hantar kau? Apa urusan kau dalam rumah ini? Kau seorang ke atau kau bawa kawan? Aku tak seorang. Aku tak seorang. Siapa lagi dekat sini? Casey, anak gadis kakak terus berdiri. Berdiri, mata masih pejam, dia jalan. Dia jalan, dia tunjuk. Pakar tersebut panggil kawan dia. Man, sini ada satu. Dia jalan lagi. Anak kakak ni jalan lagi. Semua tengok Casey. Dia tunjuk lagi satu, belakang pintu rumah. Man, sini ada satu lagi. Jalan masuk dapur. Casey, dalam rumah kakak Casey, dipendekkan cerita pendengar Ria 897. Casey nak tahu tak sebenarnya apa dalam rumah? Setelah berubat, kakak tak nak ceritakan lebih lanjut lah cara perubatan yang dilakukan. Casey, dalam rumah kakak ada 14 ekor pocong, Casey. Ada orang hantar sampai duduk dalam rumah. Benda tu panggil kawan yang lain, panggil yang lain. 14 rakan pendengar Ria 897. Malam tu, Casey, kata pakar sebelum dia balik, kalau boleh, untuk 3-4 hari ni awak jangan duduk dalam rumah ni. Kalau nak duduk juga, awak kena bersiap sedia. Ada gangguan dekat luar rumah. Rumah dah tak ada, dah kosong. Tapi dekat luar tu saya memang tak boleh buat apa-apa. Saya boleh halau dia akan datang balik. Jadi Casey, kakak, suami, anak perempuan, anak lelaki tidur satu bilik. Sedang tidur dekat tingkap. Kasih aku masuk. Dengar orang ketuk pintu, seolah-olah bersuara. Kakak tak dengar.
yang dengar anak perempuan kakak. Mak, ada orang ketuk pintu, suruh dia kasih masuk. Ya Allah, Casey. 4 hari, 5 hari kami kena ganggu. Kami tidur sebilik. Malah selepas gangguan dah berhenti, tetap tidur sebilik sampai lebih kurang sebulan lebih sebelum hidup kami kembali seperti biasa. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam ya. Yang ini daripada Pak Dolah. Kata Pak Dolah, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang pemandu teksi dan tempoh hari saya ada pengalaman yang agak serupa, Casey. Dalam teksi saya tiba-tiba bauan yang cukup busuk sangat-sangat. Dan pada mulanya saya fikirkan mungkin ada penumpang lah yang dah terpijak najis dan duduk belakang. Dan mungkin tika belakang teksi saya ni terkena najis lah. Saya pun berhenti dekat tepi jalan. Kebetulan saya ni memang tak perasan tempat yang saya berhenti sebab dah tak tahan dengan bau busuk. Waktu itu saya sedang memandu dan sambil memandu tu saya buka tingkap lah untuk hilangkan bau busuk. Saya pun berhenti dekat tepi, saya buka pintu belakang, tengok mana bau datang ni, busuk sangat, Casey. Dah tak jumpa, Casey. Saya rasa macam tak puas hati tau. Saya tengok kasut saya, tak ada apa-apa. Saya duduk balik, katanya Pak Dolah. Kemudian baru saya nak bergerak ni, Casey, saya terperasan tempat duduk belakang seperti ada orang sedang duduk. Saya dengan segera, Casey, toleh belakang tempat duduk seperti yang saya jangkakan memang tidak ada orang. Tapi saya nampak bila nak masuk tu, nak tarik tali pinggang keselamatan saya tu, baru nak pakai ni, seperti ada orang di tempat belakang. Saya mungkin dah tahu perasaan waktu itu memang takut. Dan mungkin yang saya bau tu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya pun nasib baiklah ada bawa bersama CD Surah Suci. Masukkan dalam teksi saya putarkan sepanjang perjalanan saya. Dan bau busuk tersebut tu makin lama makin berkurangan dan terus hilang. Itu dia Pak Dolah, pemandu teksi. Bersama dengan saya, saudara, pada pagi ini. Aduka, apa khabar? Hello, Aduka? Hello. Yes, Aduka. Panggilan dari mana ni? Saya daripada Jurong West. Oh, orang Jurong West. Yeah. Jadi, pengalaman Aduka yang nak kongsi ni tentang apa ni? Silakan. Pasal orang kahwin lah. Silakan. Jadi, anda tukang pasang dekor ke macam mana? Tidak. Saya pergi majlis penjemputan. Okey. Jadi, sekarang tengah musim hujan. Jadi, waktu tu saya tengah makan lah. Tiba-tiba angin kuat. Pelamin dia roboh lah. Jadi bila pelamin dia roboh, dia kira dia punya makanan dia semua buffet. Jadi dia punya buffet punya tempat tutup semua terbang lah. Lauk semua tumpah. Jadi bila pengantin datang nak duduk, jadi dia punya pelamin tu dah macam kecoh lah tempat dia. Jadi dia tak ada tempat nak duduk. Yang saya heran tu, bila pengantin tu nak berarak, nak berangkat, angin tu makin lama makin kuat dan jadi kecoh lah tempat dia. Jadi saya tak faham apa pasal dia boleh jadi macam gitulah tiba-tiba. Angin dia betul-betul kuat dah habis. Semua barang makan semua sampai pengantin semua sampai sedih lah, nangis. Kecoh kira dia punya tempat tu. Itu yang saya sampai sekarang terfikir-fikir pasal boleh jadi macam gitulah. Jadi mungkin jangkaan anda ni ataupun andaian anda ni mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan perkara misteri atau mistik lah yang berlaku tentang sebalik gangguan tu. Betul. Jadi kita semua macam kecoh, nak makan pun dah tak selesa. Dan sebenarnya selepas tu bagaimana? Dapat kembali pulih macam biasa ataupun masih lagi ada terus? Kira pelamin pengantin tu kira duduk dekat atas lah. Maksudnya dia naik lah. Jadi pelamin yang kat bawah semua dia tak dapat duduk lah. Jadi kita yang kat bawah tu semua dah jadi macam kecoh, tak dapat makan. Kita terus kira naik atas lah. Siapa yang dapat naik kira termaiten lah naik. Cuma yang saya tak faham tu apa pasal boleh jadi macam gitu lah. Sampai teruk sekali Teruk habis lah. Kira lauk semua tumpah, nasi semua terabur.
Ini baru kecoh, kira macam ribut lah. Kena macam apa, puting beliung lah. Terima kasih Aduka ya. Ya, sama-sama. Kembali, itu dia. Ini baru dikatakan kes sarkis ya untuk majlis persandingan itu. Adakah mungkin yang diceritakan oleh Aduka tu ya 100% kerana mungkin kurang nasib kurang baik lah angin kuat agaknya yang ialah terlampau kuat sangat sampaikan mengganggu meranapkan majlis persandingan tersebut, ataupun ada alasan-alasan berunsurkan mistik. Mungkin seseorang melakukan sesuatu untuk memporak-perandakan majlis orang lain. Bagaimana saudara? Bersama dengan saya Adil, apa khabar? Baik. Ini panggilan dari mana Adil? Dari Clementi. Okey, ada pengalaman tentang apa Adil? Silakan. Ni pengalaman daripada mak saya. Ni daripada dululah, daripada arwah mak saya masih hidup lagi. Mak saya kirakan macam kena buat orang lah. Dia tak buat, macam kena buat orang tapi tidak lah. Dan dia tu macam dia tengah tidur. Sekali ada benda datang kat badan dia gitu, daripada tingkap hingga ke badan dia. Dan tu benda lompat sampai dia terbangun. Terus dia macam terdesak lah, rasa macam ada orang tekan-tekan kat dalam badan dia. Terus dia tersadar, dia tengok muka macam muka bapak saya. Terus bapak saya, dia pusing ke kiri, tengok bapak saya tengah baring. Terus dia kata, ni siapa? Cik, baiklah, arwah mak saya ni kuat semangat. Dia pun kata, Allahu Akbar. Terus tu benda lompat ke tingkap, hilang daripada pandang. Ini bila berlaku ni pengalaman ini? Ni dah lama, dalam 2002. Casey boleh cerita 2 cerita tak? Silakan, teruskan. Sekejap Casey, saya panggil kakak saya. Okey. Hello. Ya, siapa bercakap ni? Ini. Dan ada pengalaman yang nak cerita tentang apa ni? Silakan. Ya, okey. Ni pun kisah tentang juga tentang ibu saya. Okey, waktu dia lepas pergi berubat, pasal kena nak kena buat orang tu. Lepas tu kata pakar tu dia cakap mak saya ni kena buat orang lah. Kira satu blok juga yang buat mak saya lah. Tinggal satu blok? Satu blok je. Lepas tu mak saya macam terkejut lah, macam tak tahu kan kenapa, siapa kan. Lepas tu dia terus macam sila tak apa-apa lah, macam anggap itu semua macam tak ada apa-apa lah, anggap je lah penyakit tu daripada Allah kan. Lepas tu berapa hari terus macam abang saya terperasan dekat tingkat 2 ada orang dia dekat luar rumah tengah baca-baca tulis dia. Dengan apa, dia bulut dengan kain kuning. So abang saya macam tengok, so dia punya atas bilang mak saya lah. Mak saya cakap, betul ke apa yang kau nampak? Abang saya cakap, betul. Tak apa-apa lah, anggap je lah tak apa-apa. Berapa bulan gitu, terus mak saya dapat sakit. Teruk sangat Casey. Teruk sangat, sampailah disahkan dia penyakit kanser. Itulah cerita saya. Jadi ibu dah pun kembali ke rahmatullah lah. Ya saya. Jadi sekarang anda tinggal bersama dengan siapa ni? Dengan bapa. Dengan bapa, dengan adik anda, dengan abang. Berapa ramai adik-beradik ni? Semasa 5. 5 orang. Jadi tak apalah, yang penting jangan kita sangka buruk ajal maut di tangan Tuhan. Yang dah pergi tu kita doakanlah ya. Terima kasih Okey, terima kasih sama. Kembali. Baik. Apapun jua yang berlaku pada kematian seseorang itu, mungkin kita serahkan pada Yang Maha Esa sudahlah. Yang lain-lainnya kita hidup macam biasa dan sentiasa menganggap yang baik-baik sudah ya. Baik, pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam rancangan MG12 yang ini kiriman daripada pendengar kita yang kirimkan message kepada saya. Ini dari Facebook Facebook personal message, kata beliau, Atika Maludin
Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya pengalaman Atika nak ketengahkan berkongsi dalam rancangan MG12 ini berlaku di salah sebuah pantai di Singapura. Waktu tu suami saya ni sedang memancing dekat tepi pantai. Jadi sekitar pukul 10 malam ni memancing lah. Kami tidak pergi ke Bedok Jetty seperti mana yang selalu kami lakukan. Kali ni suami decide nak pancing tepi pantai. Jadi kami dirikan kemah di sana. Saya dengan suami 2 orang saja, katanya Atika. Bila suami berada di hadapan sedang taruh umpan di jorannya, saya ni sedang berjalan kembali ke kemah nak ambil sesuatu. Apabila saya toleh, alangkah terperanjatnya di belakang suami ni seperti nampak ada perempuan diri dan badannya tu dah setengah masuk dalam laut. Rakan MG12. Katanya Atika, bila saya terperasan, saya tersentak dan terkejut. Jadi saya pun tengok lama Kisi, saya tenung. Suami saya ni boleh pusing Kisi, dia campak umpan tu lah menggunakan jorannya ke dalam laut. Kemudian dia boleh pacakkan jorannya tanpa dia sedari depan dia ada sesuatu. Hairan kan, kalau tu manusia takkan suami saya tak nampak. Jadi saya perhatikan betul-betul. Jadi suami saya pun berlalu tinggalkan kawasan tepi pantai. Kemudian suami pun minta minuman. Bila saya sedang berbual dengan suami, dalam masa sekejap tu saya reply suami, berbual dengan suami. Saya tengok balik dekat tepi pantai tu, benda yang terapung, setengah badan di dalam air, setengah badan di atas tu, hilang dari pandangan. Nak tanya suami memang tak sesuai tempatnya. Saya simpanlah sampai saya balik. Suami saya pun kata waktu tu ada juga dia rasakan sesuatu meremang belur rumah. Tapi suami tidak fikirkan bukan-bukan. Dia rasakan itu mungkin sejuk air laut. Terima kasih dan selamat malam. Ini dia kiriman daripada Atika. Baik, berikutnya ada kisah bukan berkaitan dengan kisah seram, tapi satu perkara misteri yang berlaku dan saya rasa seram juga. Pengalaman yang diceritakan oleh Abang Mat Nur Ali yang berkongsi kiriman SMS kepada saya. Jadi kisahnya begini, kata beliau pernah terjumpa dengan seorang pakcik lah, Pak Haji ini di kolong blok rumahnya apabila dia balik tempat tugas agak lewat malam. Jadi Pak Haji itu memberi salam pada saya, katanya Mak Nur Ali. Saya pun menjawab salamnya. Kemudian dia mengulur tangan, dia salam saya. Dia tengok saya, dia kata InsyaAllah hidup dengan isteri, dengan anak-anak akan tenang. Kemudian saya tengok Pak Haji ni macam ni. Saya senyum, terima kasih. Saya tanya, Pak Cik ni tinggal mana? Katanya, Pak Cik tinggal atas, tinggal 4. Tak pernah nampak pula. Tak ada, Pak Cik ni baru pindah sini. Ya ke? Jadi Pak Cik nak ke mana? Dia kata, dia nak pergi belakang sekejap. Saya pun naik lift dan Pak Cik tu pun berlalu pergi. Jadi katanya Abang Mak Nur ni entah macam mana, saya bau tangan saya ni wangi sih, bau wangi sebab salam Pak Cik tadi tahu. Jadi saya balik rumah, isteri pun nampak saya balik, dia salam saya. Dia pun dia kata, bang, tangan abang wangi dah bang. Wangi apa abang pakai? Tak, tadi abang salam satu pakcik ni dekat bawah blok. Dia tiba-tiba salam abang, dia senyum, kemudian dia doakan. Dia kata semoga hidup dengan isteri, dengan anak semua gembira. Abang kenal ke? Tanya isteri saya. Saya kata saya tak kenal. Tak apalah. Kemudian Kisi, yang menjadi satu tanda tanya ni Kisi, saya dah mandi, saya balik rumah, saya mandi, sabun badan semua dah habis mandi ni, bau sabun pun tak bau, bau minyak yang tadi tu yang dia pegang tu, mungkin minyak wangi yang dia pakai tu masih melekat dekat tangan saya untuk malam tersebut. Besok pagi saya nak pergi kerja, saya mandi lagi, saya bangun, sama juga Kisi, masih ada lagi bau wangi tersebut. Dan akhirnya apa yang berlaku, anak saya, kata beliau ni anak saya selepas 2 hari tu jatuh sakit, demam panas, pergi jumpa doktor. Doktor pun katakan anak saya ni harus diawasi lah. Anak saya ni baru 5 tahun dan malam tidur kena tidur dengan anak, takut nanti dia naik sawan kalau panasnya terlampau tinggi. Jadi saya tidur dengan anak saya dan anak saya masih lagi dalam keadaan badannya panas. Dan kata Abang Mak Nur, anda bayangkan jadi bila saya tertidur tu, saya tiba-tiba macam termimpi tahu, tentang orang tua yang sama datang dalam mimpi saya. Katanya tangan saya yang saya salam tu letakkan dekat kepala anak saya dan baca sesuatu yang diceritakan dalam mimpi saya lah. Saya terbangun tengok anak saya. Saya pegang anak saya, tangannya masih panas Kisi. Jadi saya entah macam mana, saya ikut tangan saya yang masih lagi bau wangi tu
saya letak dekat dahi anak saya baca satu surah ni berulang-ulang kali. Kemudian saya tidur balik kerana kepenatan. Esok hari saya buka mata tengok anak saya main-main sedang berlari-lari dalam bilik. Hairan Casey tapi inilah mungkin satu kebenaran atau tidak, saya tidak pasti Casey tentang bau wangi di tangan saya tu. Tapi setelah anak saya pulih, saya mula-mula tak perasan. Saya mandi, saya balik kerja, bila nak makan tu pakai tangan, dah tak bau lagi bau wangi tersebut. Mustahil, muskil, tapi itulah hakikatnya pengalaman saya. Terima kasih dari Abang Mat Noor Ali. Kisah tadi Abang Mat Noor Ali tu memang cukup menarik Bukan seram, tetapi lebih pada banyak tanda tanya tu. Bau wangi setelah salam seorang pakcik yang katakan tinggal tingkat bawah. Bau wangi dah mandi malam, kemudian bangun pagi tu nak mandi pergi kerja, makan, tetap bau wangi tu masih ada pada tangannya. Sampaikan dia bermimpi, dan mimpi tersebut menyuruh beliau dengan tangan yang wangi itu letak dekat dahi anak dan membaca sesuatu. Kemudian dia terus tertidur, bangun pagi anaknya dah pun segar sedang bermain dalam bilik. Bagaimana tu agaknya? Itulah pengalaman Ini semua adalah urusan yang telah pun ialah bukan urusan kita untuk kita nak tahu selok-belok sebenar. Dan itulah yang dikongsi sama oleh Abang Mat Noor Ali dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Syah kat sini Casey. Syah, panggilan dari mana Syah? Dari Johor Bahru. Dari Johor Bahru Ini pengalaman Syah dari Johor Bahru tentang apa ni? Silakan. Ini misteri jugalah Casey. Pasal benda ni berlaku dekat rumah saya. Saya tinggal dekat rumah flat dekat Johor Bahru. Okey, anda sedang memandu ke sekarang ni? Betul, saya guna handsfree. Okey, silakan. Okey, rumah saya ada gangguan. Tak tahu apa, tapi masalah dia bila macam anak saya selalu masuk dalam bilik, lepas tu berlari keluar cakap nampak hantu. Jadi berapa usia anak anda tu? 2 tahun. Okey. Jadi dia kadang-kadang masuk bilik, dia keluar kata dalam bilik tu nampak hantu lah. Dia berlari nangis. Okey, silakan. Jadi kita orang ni pergilah berjumpa dengan macam inilah ustaz. Jadi mintalah tolong buangkanlah benda ni. Jadi dia suruh saya bawa ni kacang goreng. Kacang goreng, jadi dia bacakan doa. So dia suruh saya pagarlah rumah tu. So cerita dia macam gini Casey. Masa saya pagar rumah tu, saya pagar rumah tu, lepas tu dia suruhlah saya bawa kacang goreng bawa keliling rumah. Lepas tu bawa sampai keluar rumah, and then tinggalkan dekat mana-mana jauh daripada rumah lah. Jadi disuruh anda tabur kacang tu satu persatu lah. Taburkan satu persatu lah. Jadi bila saya dah selesai buat benda tu dalam rumah, so saya bawa kacang ni keluar rumah lah. Masa tu malam ke sini. And then belakang rumah saya ni macam ada semak. Jadi saya lalu kat belakang rumah saya untuk buang benda ni lah. Bila saya lalu belakang rumah saya kat sini, tengah-tengah malam ni boleh bunyi orang ketawa di sini. Daripada dalam hutan tu. Dia memang pelik lah kat sini. Memang nak kata orang memang bukan orang lah kat sini yang ketawa. Jadi yang ketawa dalam hutan tu anda memang tak nampak sesiapa, cuma dengar suara lah. Dengar suara. Dan ketawa dia pun kat sini memang pelik kat sini. Memang menakutkan lah. Jadi kemudian ni bagaimana? Dapat selesaikan masalah gangguan anak anda tu ataupun tidak? Alhamdulillah lah Casey. Lepas saya buat benda tu, tak ada lagi lah orang cakap ada benda-benda macam dia masuk bilik, dia menjerit, itu dah tak ada lah. Jadi terima kasih selamat memandu dan bersyukurlah dapat kembali keadaan dalam rumah tu macam biasa Terima kasih. Terima kasih. Kembali baik. Pendengar Ria 897, ada kiriman yang saya terima SMS sebelum saya tutup tirai dengan kisah yang terakhir dari SMS ini. Datangnya daripada Abang Jebat, katanya. Apa khabar Casey? Nama saya Abang Jebat, ingin berkongsi peristiwa ketika saya memandu. Sebenarnya saya baru hantar makcik saya pergi berubat, dan
Dalam perjalanan balik tu Casey, di belakang taksi, di belakang kenderaan saya ni, saya dapati macam ada sesuatu duduk tempat belakang. Sebab bila saya memandu, saya rasa betul-betul tempat duduk belakang pemandu ni seperti ada orang duduk. Dan ia mengganggu konsentrasi saya di jalan raya. Sebab setiap kali saya mesti toleh, mesti jeling. Tapi bila tengok dari cermin, tak nampak apa-apa di belakang. Saya pun kuatkan semangat, cekalkan hati dan terus memandu, tidak indahkan apa saja yang ada di belakang. Sampai dekat simpang 4 traffic light. Lampu merah, jadi saya kena tunggu giliran untuk bergerak. Rakan MJ12. Katanya rakan kita ni. Tengah tunggu ni, tiba-tiba tepi saya ada taksi. Berhenti dan sama-sama sedang tunggu lampu nak bertukar. Warna hijau lah. Taksi ni pula, di belakangnya saya perasan ada penumpang 2 orang. 2 budak Melayu perempuan. Dia tengok saya, dia tengok belakang. Dia tengok saya, dia tengok belakang. Saya pusing belakang, tak nampak apa-apa Casey. Saya tengok, kemudian saya turunkan tingkap. Dek, saya panggil, suruh turunkan tingkap. Dia turunkan tingkap. Dek. Kemudian bila saya buka mulut saya kata nampak. Tapi saya tak keluarkan suara. Cuma mulut saya saja seperti nak tanya soalan. Tak boleh tanya kuat-kuat. Macam nampak. Dia angguk dua-dua. Ya Allah Casey, berderau darah saya. Taksi tu jalan. Saya terus berhenti dekat tepi jalan. Saya buka pintu belakang, tengok tak ada orang lagi. Saya dah rasa tak sedap hati. Saya terus kuatkan semangat, pandu sampai ke rumah. Letak tempat kereta bukan tempat kereta bertingkat, loading unloading bay. Sebab Casey, saya takut bila naik dekat multi-story kapak kena naik tingkat 4. Baru ada kosong. Buat-buat dia jelma dekat sana, saya mati keras. Terima kasih. Selamat tengah malam Casey. Kalau kabar Ya, nampak terkejut nampak. Jangan terkejut, tu suara saya. Saya main-main gurau-gurau nak tutup tirai. Jumpa anda esok malam dan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa yang dengar, anggaplah satu hiburan saja. Misteri Jam 12.